Hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan di bawah tajuk Surat Tuhan yang mengandungi hati Tuhan. Surat mengandungi hati seseorang yang menulis surat itu. Jadi, apakah itu Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita? Surat Tuhan. Aku akan melakukan semuanya itu. Dunia akan terjadi seperti ini pada masa hadapan. Jadi kamu mesti bersedia. Surat ini ialah mesej yang Tuhan hantarkan kepada kita. Surat ini mengandungi kasih Tuhan, amarannya untuk menghukum orang jahat pada akhirnya, dan kehendaknya agar Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Jadi, kita harus lihat surat Tuhan setiap hari untuk mengetahui apa yang ada dalam hati Tuhan, bukan? Terdapat seorang lelaki dan perempuan. Seorang menghantar surat cinta kepada yang lain. Walaupun surat itu terdiri daripada perkataan, itu bukan semata-mata sastera. Surat itu mengandungi hati penulis. Begitu juga, Alkitab terdiri daripada perkataan dan ayat, tetapi mengandungi hati Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Alkitab mencatatkan betapa Tuhan mengasihi kita dan menghargai kita, bahkan mati di atas salib. Alkitab juga mencatatkan penghakiman Tuhan atas orang jahat. Oleh itu, kita harus menyedari hati Tuhan dengan berfikir, Bapa dan Ibu menghantar surat ini untuk menunjukkan berkat apa? Adakah Tuhan menghantar surat ini untuk menyebabkan aku menderita dengan menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi? Bukankah Tuhan menghantar surat ini agar menerima mahkota kehidupan apabila kerajaan syurga yang kekal datang? Tuhan pasti mempunyai sebab dan kehendak untuk menghantar surat ini kepada kita. Seperti yang tertulis dalam buku Ulangan, Tuhan memimpin kita berjalan di padang gurun dan menghadapi kesukaran hanya untuk berbuat baik kepada kita akhirnya, bukan? Buku Matius bab 28 ayat 16. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Apakah yang dia beritahukan kita lakukan? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, baptislah mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menulis janjinya dalam surat itu dengan berkata, Aku menyertai kamu senantiasa. Tuhan memberitahu kita untuk pergi ke Samaria dan sampai ke hujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridnya. Tuhan menghantar surat ini kepada kita, anak-anaknya. Buku Matius bab 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Pada 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke bumi ini dan berkata, segala akan terjadi demikian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Buku Daniel, bab 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu keseksaan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.
Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Apakah yang Tuhan katakan di sini? Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ramalan ini telah tertulis dalam suratnya. Saya ingin meminta anda untuk membuat lebih banyak usaha, terutamanya dalam menuntun banyak roh kepada kebenaran dengan menunjukkan mereka jalan menuju ke keselamatan. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.